Apa itu debit note? Macam mana nak guna fungsi debit note dalam niagawan? Saya akan tunjukkan cara mengikut situasi yang berbeza. Situasi yang pertama, anda ada pulangkan barang yang dibeli dan minta refund dari supplier disebabkan oleh barang rosak atau expired atau supplier tersalah hantar barang kepada anda. Jadi, bagaimana nak rekod dalam sistem? Saya Atira dari Niagawan. Jom saya bantu cara rekod pulangan belian. Anda ada beli stok dengan pihak supplier dan didapati produk tersebut rosak. Jadi anda return barang ataupun pulangkan barang kepada supplier dan dalam masa yang sama supplier ada bagi sejumlah wang untuk refund. Jadi dalam sistem anda perlu buat dua debit note. Yang pertama item return, yang kedua adalah amount return from supplier sebab refund. Jadi klik kepada menu expense/purchase, kemudian klik kepada purchase invoice dan search by number purchase invoice yang mana telah anda rekodkan ke dalam sistem sebagai contoh ini. Kemudian contoh produk ini yang kita return kepada supplier sejumlah berapa unit. Kemudian klik pada button debit note. Date adalah bila kita return kepada supplier ataupun mengikut kepada credit note supplier. Contoh ini. Kemudian remark boleh letakkan sebab apa kita pulangkan. Kemudian item return. Add return item. Pilih produk yang mana kita return kepada supplier. Contoh ini sebanyak berapa unit yang kita pulangkan. Kemudian klik pada button save. Setelah itu kita copy dan kena buat lagi satu debit note. Klik pada ikon button plus dekat sini. Kemudian search invoice. Pastekan dan klik ikon anak panah. Kemudian kena pilih amount return from supplier. Letakkan remark lagi sekali. Amount return sebab customer refund. Masukkan jumlah. Bank of cash. Supplier bayar secara apa? Kalau dia bayar by transfer, pilih bank. Kemudian klik pada button save. Dan untuk purchase invoice tu akan ada dua debit note. Dan kena pastikan CN ataupun credit note itu diberikan oleh pihak supplier. Jelas untuk situasi yang pertama. Situasi yang kedua, anda ada pulangkan barang dan ingin tukar dengan produk yang lain dan perlu tambah duit. Jadi, bagaimana nak rekod dalam sistem? Untuk situasi yang kedua, bila mana barang telah sampai kepada anda dan didapati produk tersebut supplier salah hantar. Anda perlu buat beberapa step dan kena tambah duit dalam masa yang sama. So, stepnya adalah, step yang pertama, anda perlu klik kepada invoice yang asal yang mana anda perlu pulangkan produk tersebut. Contoh invoice ini, klik ikon anak panah. Kemudian contoh produk ini return. Klik pada debit note, kena buat debit note item return. Okey, so date adalah bila kita hantar semula kepada supplier. Contoh pada tarikh ini, remark letakkan salah hantar produk. Okey, item return. Kemudian klik pada add return item. Ini mengikut kepada CN ataupun credit note yang supplier bagi. Contoh produk ini kita return. Kalau ada produk yang lain yang kita return kepada supplier, klik pada add return item. Kemudian klik pada button save. Selesai untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua, bila supplier hantar produk yang betul ataupun produk yang baru kepada anda, ianya akan berserta sekali dengan invoice. Jadi anda perlu buat invoice yang baru. Klik pada purchase invoice. Kemudian klik pada button plus. Klik pada add product. Digantikan dengan produk yang lain. Contoh contoh dengan produk yang lain sekali. Kemudian klik pada add supplier tersebut. Ikon anak panah. So date mengikut date invoice yang baru.
Okey, payment jangan masukkan lagi. Okey, ledger adalah stock purchase inventory. Good receive adalah bila stok tu sampai dah ada kat tangan, klik button yes. Okey, add reference hashtag untuk masukkan number purchase invoice. Kemudian klik pada button save. Okey, ini akan jadi status unpaid untuk step yang kedua. Untuk step yang ketiga, kita kena matchkan. We matchkan payment yang asal dengan invoice yang baru, yang mana kita telah gantikan. Gantikan dengan produk yang betul. Okey, jadi step yang ketiga, anda perlu matchkan payment ini dengan invoice yang baru. Caranya adalah dengan klik pada ikon anak panah. Okey, kemudian lihat di bahagian purchase payment, PV, klik ikon anak panah. Okey, klik pada ikon X ini. Okey, kemudian kita kena rematchkan invoice yang asal ini. Setelah buat DN, kemudian matchkan dengan invoice yang baru. Klik ikon anak panah. Okey, dan kemudian klik pada button save untuk step yang ketiga. Okey, klik pada purchase invoice semula, ianya akan jadi status partial sebab kita kena tambah duit. Jadi step yang keempat, terakhir sekali, klik pada ikon anak panah dan kemudian klik pada add payment. Kita kena tambah duit, tambah bayaran kepada supplier. Klik kepada add payment. Date adalah date bayaran, bila bayar. Masukkan amount bayaran berapa. Okey, dibayar secara apa, contoh. Klik pada button save. Itu saja untuk situasi yang kedua. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda. Terima kasih.